Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi Sofi bin Abdul Qahar daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 2. Hari ini saya akan menerangkan tajuk permasalahan rumah tangga, kesan dan solusi. Okey, sebelum kita masuk pada kesan dan solusi, saya akan menerangkan dahulu maksud penceraian. Penceraian ialah perihal kejadian bercerai antara suami isteri. Penceraian bermaksud menamatkan hubungan perkahwinan sama ada pilihan suami atau dengan keputusan qadi. Perceraian dari segi bahasa bermaksud berpisah, dari segi istilah pula bermaksud keruntuhan perkahwinan dan terputusnya hubungan suami isteri dan dengan bersebab. Perceraian melibatkan kerosakan hubungan silaturahim antara dua keluarga, anak-anak, mahkamah dan masyarakat. Ia bukan sesuatu yang manis, tetapi sangat pahit dan perit bagi mereka yang melaluinya. Perceraian yang biasa kita dengar atau yang diamalkan oleh orang di Malaysia ialah cerai melalui lafaz talak yang hanya dibuat oleh suami. Talak adalah hak suami kerana hanya suami yang boleh melafazkannya. Namun Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, tidak ada perkara yang halal yang dibenci oleh Allah selain daripada talak. Dan mana-mana wanita yang meminta talak daripada suaminya tanpa sebab yang sepatutnya, maka haram ke atasnya bau syurga. Daripada ayat Al-Quran dan hadis di atas, jelas bahawa perceraian adalah diharuskan. Namun ia adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang suami melafazkan talak kepada isterinya, perbuatan itu tidak berdosa, namun ia dibenci oleh Allah. Yang adalah jalan terakhir jika semua usaha memulihkan perkahwinan gagal. Ini kerana penceraian memberi kesan buruk bukan sahaja kepada pasangan tersebut, tetapi kepada anak-anak mereka, keluarga dan juga masyarakat. Talak berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud melepaskan atau membuka ikatan. Talak dari segi syarak ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan perkataan yang jelas atau kinayah, iaitu sindiran. Jenis-jenis talak. Talak dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu talak raj'i dan talak ba'i. Talak raj'i ialah apabila seorang suami yang menceraikan isterinya dan masih boleh merujuk kembali tanpa akad nikah atau secara pernikahan dengan syarat isterinya itu masih berada dalam tempoh iddah. Baiklah, yang kedua, talak ba'in. Talak ba'in dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu talak ba'in sufrah dan juga talak ba'in kubrah. Talak ba'in sufrah ialah talak yang jatuh serta-merta pada lafaz talak yang dilafazkan, dan kesemua hak-hak isteri terputus apabila dijatuhkan talak. Jika sekiranya suami ingin kembali bersama isterinya, maka perlulah suami tersebut menikahi semula dengan mas kahwin yang baru. Talak ba'in kubrah pula ialah talak tiga
yang dilafazkan oleh suami yang mana perhubungan suami isteri terputus setelah talak dijatuhkan. Suami tidak boleh merujuk dengan isterinya, melainkan bekas isterinya berkahwin dengan lelaki lain, bersetubuh dengan suami barunya dan menceraikannya, dan bekas suami pertamanya boleh berkahwin dengan bekas isterinya setelah tempoh iddah tamat. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di negara kita ini adalah lafaz cerai atau lafaz talak luar mahkamah, atau dengan lebih tepat lagi dengan istilah mahkamah adalah lafaz cerai tanpa kebenaran mahkamah. Hukum talak terbahagi kepada 4. Yang pertama, talak boleh menjadi wajib jika suami isteri memiliki kemungkinan berdamai yang amat sukar untuk didamaikan apabila melalui proses merunding. Sebelum perceraian terjadi, biasanya ada 2 orang wakil dari pihak suami atau isteri yang akan membantu dalam proses merunding. Namun apabila perundingan ini gagal, maka cerai boleh dikategorikan sebagai wajib kerana tidak ada kesefahaman antara suami dan isteri lagi. Seterusnya adalah ilak. Ilak dapat difahami sebagai sumpah yang dibuat oleh seorang suami mukallaf yang mampu bersetubuh lagi sah talaknya untuk tidak menyetubuhi isteri selama tempoh lebih daripada 4 bulan atau secara mutlak tanpa menyebutkan tempoh atau dengan selama-lamanya. Melakukan ilak adalah haram kerana ia memudaratkan dan menganiaya isteri. Firman Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri mereka dan diberikan tempoh 4 bulan. Dalam tempoh 4 bulan setelah itu, jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Talak yang kedua adalah dikategorikan sebagai sunnah. Talak yang hukumnya sunnah apabila dijatuhkan ialah suami dengan ikhlas menceraikan dengan kebaikan isterinya dan untuk mencegah kemudaratan apabila isterinya tetap tinggal bersamanya. Biasanya hal ini terjadi apabila sebenarnya suami masih mencintai isterinya tetapi suami tidak mampu menanggung isterinya lagi. Talak ini dijatuhkan demi kemaslahatan isterinya dan hukumnya adalah sunnah. Ada beberapa keadaan lain yang mana talak ini boleh dikategorikan sebagai sunnah. Yang pertama, suami tidak mampu menanggung nafkah isteri dengan baik secara zahir ataupun batin. Yang kedua, isteri tidak dapat menjaga kehormatan serta martabat dirinya dan keluarganya. Kategori yang ketiga adalah makruh. Talak yang hukumnya makruh adalah apabila suami menjatuhkan perkataan talak terhadap isterinya tanpa sebab yang jelas dalam keadaan rumah tangga yang baik sahaja. Kategori yang keempat adalah harus. Talak yang hukumnya harus
adalah apabila talak di mana suami memiliki keinginan untuk menceraikan isterinya dikarenakan sudah tidak mencintai isterinya, dan jika isteri tidak dapat mematuhi suami serta berperangai buruk. Jika suami tidak dapat menahan dan bersikap sabar terhadap isterinya, maka dibolehkan untuk menceraikan isterinya. Hukum talak terbahagi kepada empat jenis, iaitu yang pertama mestilah ada suami, yang kedua isteri, yang ketiga kasad, iaitu niat, dan yang keempat sirah. Sirah sarih bermaksud bentuk ucapan talak yang jelas dan tidak menanggung maksud lain selain talak. Ini seperti keadaan talak, cerai, berpisah. Kalimah-kalimah ini juga disebut tidak memerlukan kepada niat untuk menjatuhkan talak. Apabila suami mengatakan perkataan tersebut sahaja terhadap isterinya, maka terjatuhnya talak secara automatik serta-merta. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah kesan penceraian. Kesan penceraian yang pertama adalah anak membesar dengan perasaan murung dan rendah diri. Hal ini kerana mereka merasakan dirinya beban terhadap ibu bapa mereka. Jika punca perceraian ini disebabkan oleh masalah kewangan, sudah tentu mereka merasakan dan juga berfikir bahawa ibu bapa mencari nafkah dan terasa beban untuk menanggung dirinya sendiri. Yang kedua adalah memupuk semangat dan marah dan pembuli di dalam diri. Anak yang bersikap pemendam tadi akan meluahkan perasaan mereka dengan cara keras, yang ini buli di sekolah. Hal ini kerana mereka mereka menunjukkan sikap marah ini bukan di hadapan ibu bapa mereka, tetapi di hadapan rakan-rakan di kelas ataupun di sekolah. Anak-anak yang selalu ditekan akibat ibu bapa yang beremosi menyebabkan mereka kehilangan motivasi di dalam pembelajaran. Yang ketiga, hilang tumpuan dalam pembelajaran. Anak-anak yang membesar dalam situasi getih ini, mereka hilang tumpuan dalam pembelajaran. Anak-anak yang selalu ditekan akibat ibu bapa yang beremosi menyebabkan mereka kehilangan motivasi dan semangat untuk belajar. Yang keempat, kurang pegangan agama. Ini antara sebab utama berlaku meningkatnya kes penceraian di Malaysia. Ibu bapa haruslah menjalankan tanggungjawab dengan mendidik anak-anak dalam ilmu agama. Ibu bapa tidak seharusnya hanya memfokuskan terhadap akademik lahiriah, tetapi ibu bapa juga haruslah menitik beratkan pendidikan agama dalam diri anak-anak. Yang kelima, mudah terpengaruh dengan gejala sosial. Anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang penuh bermasalah lebih cenderung terhadap masalah gejala sosial. Hal ini kerana mereka kurang mendapat kasih sayang ibu bapa di rumah dan lebih memilih untuk mencari kasih sayang daripada rakan-rakan. Baiklah, kita masuk kepada cara penyelesaian masalah penceraian. Apabila kita menghadapi masalah terhadap pasangan, mestinya jalan terakhir adalah dengan cara menceraikan. Tetapi sebelum kita menceraikan isteri kita, kita haruslah mengambil langkah-langkah tersebut agar masalah penceraian ini dapat dielakkan. Okey, baiklah. Cara penyelesaian yang pertama adalah jangan putus untuk menunaikan solat dan berdoa. Untuk menguatkan hati, kita haruslah solat agar masalah ini dapat diselesaikan.
kita haruslah meminta kepada Allah, kerana kita ini hanyalah manusia biasa yang penuh kesilapan, dan mintalah pada Allah agar membantu masalah rumah tangga kita ni dapat diselesaikan dengan cara baik. Yang kedua, jaga percakapan. Kita tidak tahu masalah yang dihadapi oleh pasangan kita di tempat kerja maupun di luar sana. Oleh itu, sebagai isteri ataupun suami, kita sepatutnya memberikan semangat, sokongan dan dorongan kepada pasangan kita agar mereka berasa tenang, berasa bahagia terhadap rumah tangga. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan. Carilah pakar-pakar motivasi ataupun pembimbing untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga. Jika kita mempunyai masalah yang kecil-kecil sahaja, kita bolehlah berjumpa atau meminta nasihat terhadap ahli keluarga, terutamanya ibu bapa, kerana mereka sudah mempunyai banyak pengalaman di dalam kehidupan bersama. Yang keempat, habiskan masa dengan keluarga dan anak-anak. Sebagai suami, kita sepatutnya mencari masa terluang untuk melakukan aktiviti bersama anak-anak dan juga isteri. Kita juga boleh melakukan aktiviti riadah ataupun sukan ataupun bercuti di tempat-tempat yang seronok agar keluarga kita sentiasa harmoni dan hidup di dalam kasih sayang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.